Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Lebih dahulu berhamba kaulah saya mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri kerana meminta berhamba kaulah saya untuk menyampaikan ceramah yang disempurnakan dengan memperingati 42 tahun penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Seri Begawan. 42 tahun telah berlalu, tetapi baru kali ini saya mendengar pertukaran ini diperingati dengan salah satu acaranya berupa ceramah agama. Alhamdulillah, satu alamat bagus dan tentunya satu peningkatan. Saya pun menimbang-nimbang di segi apakah berhamba kaulah saya patut berceramah mengenainya. Apa bendanya yang patut saya sebut dalam ceramah ini? Maka saya pada akhirnya, berhamba kaulah saya pada akhirnya memperolehi jawapan sendiri, mestilah juga tentang nama. Kerana keberadaan kita di sini ialah untuk memperingati pertukaran nama itu. Kalau bukan kerana perkara nama, kita tentu saja tidak akan berkumpul pada ketika ini. Ya, nama. Nama adalah turut penting dalam agama. Siapa yang kita sembah, yakni Allah pun juga ada nama. Malah namanya itu banyak. Di dalam hadis sahih, nama Allah itu ada 99. Al-Quranul Karim, selain namanya Al-Quran, ada lagi 55 nama yang lain. Lihat kitab Abjadul Ulum, jilid 2 muka surat 490. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai banyak nama, sehingga mencecah 201 nama. Lihat Dalailul Khairat halaman 36 hingga 47. Air Zamzam. Selain namanya Zamzam, ada lagi 12 nama lain menurut setengah pendapat. Dan malah dalam Tajul Urus karangan Az-Zubaidi atau Az-Zabidi ada menyebut nama Zamzam itu sampai 60 nama. Makkatul Mukarramah dikatakan mempunyai 16 nama. Lihat Al-Majmu' jilid 8 muka surat 3. Madinatul Munawwarah pula ada 95 nama. Lihat Khulasah Al-Wafa bi Akhbari Daril Mustafa jilid 1 muka surat 2. Bahkan menurut kajian mutaakhir, nama Madinah itu adalah berjumlah sebanyak 115 nama. Lihat Makanatul Haramain Asy-Syarifain halaman 34. Dan memang biasa, sesuatu itu ada kalanya mempunyai banyak nama. Pada kelazimannya, banyak nama itu menjadi penunjuk kepada mulianya pemilik nama itu sendiri. Sebagaimana berkata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Lihat Mafatihul Ghaib
jilid 1 muka surat 157 yang bermaksud banyak nama itu menjadi penanda kepada kemuliaan si yang empunya nama. Baik, sekarang tentang menukar nama. Perkara menukar nama juga terdapat dalam Islam. Sama ada nama itu nama orang ataupun nama tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menukar nama-nama sahabat. Nama Barrah kepada Zainab, nama Aisyah kepada Jamilah, nama Aziz kepada Abdurrahman dan lain-lain. Lihat Musnad Ibnu Abi Syaibah jilid 6 muka surat 158. Tujuan menukar nama. Tujuan menukar nama, khasnya nama manusia ialah untuk mendapatkan nama yang baik dan bagus pada sebutan dan juga maknanya. Ini sangat perlu karena sebutan nama yang baik itu disukai. Ditambah lagi dengan maknanya yang bagus, lagilah bertambah-tambah molek dan hebat. Dan lebih-lebih lagi kita jangan lupa bahawa di akhirat kelak kita juga akan dipanggil dengan nama kita masing-masing. Kalau nama kita itu Muhammad, kita akan dipanggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Masya Allah, betapa indahnya nama ini dan betapa megahnya kita yang mempunyai nama ini. Kerana nama itu juga adalah nama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau nama itu Ali, ya Ali, wahai Ali. Atau Umar, ya Umar, wahai Umar. Atau Hasan, ya Hasan, wahai Hasan. Semua nama-nama ini hebat. Maknanya juga indah dan hebat. Berbanding kalau nama itu bakul, minta maaf saya. Mana tahu ada orang nama bakul. Saya nak buat perbandingan saja. Kalau nama itu bakul, orang akan dipanggil ya bakul, wahai bakul. Atau jumpung, ya jumpung, wahai jumpung. Atau kita orang Islam ini memakai nama bukan Islam, akan dipanggil juga dengan nama itu. Betapa ruginya. Dan mungkin juga kita akan tersipu-sipu karena malu di khalayak akhirat kelak. Wallahu a'lam. Ini makanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Rawahu Abu Daud. Artinya, sesungguhnya pada hari kiamat kelak kamu akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa-bapa kamu. Oleh itu elokkanlah nama-nama kamu. Ya, tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Menurut hadis ini, kita semua akan dipanggil dengan nama-nama lengkap kita. Wahai Muhammad bin Abdullah, wahai Hasan bin Ali, wahai Uthman bin Affan, wahai Umar bin Al-Khattab, wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai. Jika nama-nama itu memang nama-nama yang baik, yang elok dan mulia, tidakkah ini boleh membawa keselesaan dan malah kebanggaan kita yang empunya nama itu?
Selain itu, saudara, nama juga boleh jadi doa. Nama juga boleh jadi doa. Ibu bapa yang memanggil anak-anak mereka dengan nama-nama yang baik, tidakkah ini juga boleh jadi doa? 100 kali memanggil anak Abdul Karim, insya Allah anak akan jadi mulia. Memanggil Abdul Basit, insya Allah anak akan jadi orang pemurah. Memanggil anak Hasan 100 kali sehari, Hasan 100 kali, insya Allah anak akan jadi orang baik-baik. Bukankah doa ibu bapa itu amat tajam, amat mustajab? Begitulah sebaliknya. Kalau ibu bapa 100 kali sehari memanggil anaknya keldai, anak itu boleh jadi keldai. Jika bukan rupanya keldai, perangainya mungkin keldai, akalnya mungkin keldai. Bukankah begitu? Apa tidak bolehkah berlaku ini? Boleh. Sebab itulah para ibu bapa, jangan sekali-kali memanggil anak dengan panggilan yang bukan-bukan, atau menamakan anak dengan nama-nama yang tidak bagus. Kerana itu semua boleh jadi doa. Boleh jadi doa. Di sini rahsianya suruhan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memilih nama-nama yang baik, yang bagus-bagus. Itu bagi manusia. Mari pula kita melihat kedudukan nama bagi tempat. Kita terus sahaja di sini menyebut kota atau bandar. Adakah dalam Islam perkara menukar nama kota atau bandar ini? Jawabnya iya, ada. Semua orang tahu Madinah, kota Madinah atau bandar Madinah, tempat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersemadi. Kota ini asal namanya ialah Yathrib. Yathrib ditukar kemudian kepada Madinatul Rasul, kota atau bandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditukar pula menjadi Al-Madinah sahaja. Lihat Ta'riful Amakin jilid 1 muka surat 245. Inilah yang warid dalam hadis bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menukar nama Yathrib itu kepada Al-Madinah dan Tabah, sebagaimana riwayat menyebut Anil Barra'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sammal madinata Yathriba falyastaghfirillaha azza wa jal hiya Tabah rawahu Ahmad. Artinya daripada Al-Barra katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menamakan kota Al-Madinah dengan Yathrib, maka hendaklah orang itu memohon ampun kepada Allah azza wa jal. Ia adalah Tabah ini maknanya bumi yang baik, yang bagus. Menurut setengah pengkaji, mengapa nama Yathrib ini ditukar kepada Al-Madinah? Nabi tidak mau dipanggil Yathrib, dipanggil Al-Madinah saja. Mengapa? Kerana Yathrib itu maknanya kerosakan. Lihat Kamus Lisanul Arab jilid 1 muka surat 234. Artinya tidak elok, malah tidak layak
Kalau kota ini dipanggil kota kerusakan atau kota rosak atau kota perosak, sehingga kalau ada juga orang yang mahu menamakannya Yathrib atau memanggilnya Yathrib, maka orang itu dituntut supaya meminta ampun kepada Allah. Mengapa? Mengapa ini? Karena kota ini tidak layak untuk dipanggil Yathrib. Karena Yathrib itu artinya kerusakan. Sedang bumi ini bumi haram. Arti haram di sini ialah suci, bumi suci. Mana layak ia diberi nama kerusakan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menukarnya dengan nama Al-Madinah. Selain alasan Al-Madinah bumi haram, bumi suci, di sini juga adalah tempat Nabi kita menerima wahyu, tempat Nabi kita menerima tetamu dari kalangan malaikat, tempat baginda berjuang menegakkan kalimat suci la ilaha illallah, tempat rahmat turun. Dan baginda sendiri adalah penerima dan pembawa rahmat itu. Dan akhir sekali juga adalah tempat persemadian baginda sendiri hingga ke akhir zaman. Wallahu alam. Sekarang masuk kita kepada bandar kita. Menurut urutan sejarahnya, ibu kota atau bandar Brunei pertama namanya ialah Kota Batu. Kemudian ditukar kepada nama Bandar Brunei. Dan pada 4 Oktober 1970 ditukar pula kepada Bandar Sri Begawan. Nama ini adalah gelaran bagi Sultan Brunei yang ke-28 setelah baginda itu turun takhta, Paduka Sri Begawan Sultan Haji Samuda Umar Hadi Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin. Pertukaran ini tentu sahaja untuk mengambil sukut nama baginda. Siapa yang diberi julukan sebagai arsitek Brunei modern. Baginda dianggap amat banyak menabur jasa, termasuk menguatkan agama, mengasaskan pembangunan, pentadbiran, pendidikan, kebajikan, keselamatan dan kemakmuran seumumnya. Nama ini tidak syak lagi adalah nama besar yang telah diabadikan menjadi nama bandar kita. Nama ini sudah cukup mesra kepada rakyat, bahkan juga cukup hebat di hati mereka dan malah dunia. Siapakah yang tidak kenal kepada nama ini? Siapa yang tidak sayang kepada nama ini? Ini nama sedang hidup dalam memori semua orang. Semua orang tahu. Ini nama adalah nama diraja. Nama seorang raja, seorang pemimpin, seorang pemerintah yang sukar dicari ganti. Dan nama inilah sekarang yang menjadi nama kepada bandar kita. Ada semacam sifat istimewa pada nama ini. Siapa yang menyandang gelaran Sri Begawan itu, namanya Omar Ali Saifuddin. Omar artinya hidup atau kehidupan. Sementara Ali pula bermakna yang ternama atau tertinggi. Jadi makna Omar Ali ialah Omar yang ternama atau tertinggi pangkat insya Allah
pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Umar dalam sejarah memang satu nama yang hebat. Nama orang yang betul-betul hebat. Nama Amirul Mukminin. Nama khalifah yang sangat takwa lagi adil. Sehingga untuk nama ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berpesan kepada orang-orang Islam, wahai orang-orang Islam, kamu sebutlah banyak-banyak nama Umar, sebut banyak-banyak nama Umar. Orang bertanya untuk apa dan mengapa wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjelaskan, kerana dengan menyebut nama Umar itu, orang pasti akan teringat kepada keadilannya. Dan apabila orang teringat tentang keadilan ini, maka sudah pasti, tidak boleh tidak, orang itu akan teringat pula kepada Allah, karena Allah adalah bersifat maha adil. Begitu tentang Umar. Nama Umar Ali adalah nama Raja Brunei. Nama ini memang cocok kepada baginda. Sila bayangkan gaya baginda. Bayangkan watak baginda. Bayangkan kepimpinan baginda. Dan kemudian padankan dengan nama ini. Di zaman baginda, Masjid Umar Ali Saifuddin dibina. Di zaman baginda, agama Islam dijulang tinggi. Pendidikan dikemaskan. Khasnya pendidikan agama. Di zaman baginda, Brunei mula bermufti. Di zaman baginda, sekolah-sekolah termasuk sekolah Arab dan maktab perguruan agama berdiri. Di zaman baginda, perlembagaan negara digubal. Di zaman baginda, rakyat disangkuti, ia lihat. Sampai sekarang rakyat warga emas menikmati pencen bulanan mereka. Di zaman baginda, Brunei bangun selaku sebuah negara moden yang aman lagi makmur. Ini semua saudara, kita sayugia jangan lupa. Kita sekarang sedang menggunakan gelaran baginda itu untuk jadi nama kepada bandar kita. Ya, kita jangan lupa ini. Ini adalah nama besar, nama mulia, nama terhormat lagi dihormati. Kita mesti jaga ia dari segala perkara yang tidak layak dengannya. Dari segala perkara yang boleh membawa kotor dan cemar. Ya, jaga. Kita jaga. Menjaga bandar ini berarti kita menjaga namanya. Dan menjaga nama bandar itu pula adalah sekaligus bermakna kita menjaga nama baik siapa yang ampunya gelaran dan nama. Apa bendanya yang mahu dijaga itu? Lebih cepat terlintas di kepala kita ialah menjaga kebersihannya. Lalu wujudlah pelbagai agenda membersih bandar, memperelok bandar dengan segala macam aneka landscape. Ia berkempenlah terus untuk membersih dan mengindahkan bandar. Tetapi kalau ini sahaja saudara, pada hemat peramba kaula saya belum memadai. Belum dianggap selesai tugas kita setakat itu. Itu baru bersih luaran, baru indah luaran sahaja. Di sana ada lagi satu tugas lebih mencabar, malah lebih asasi, yaitu membersih daripada kotoran yang bukan berbentuk sampah
atau berbentuk longkang-longkang berbau, tetapi lebih berbau dan lebih cemar daripada sampah dan longkang-longkang itu. Kotoran apakah itu? Kotoran apakah itu? Jawabnya, kotoran dalam bentuk maksiat. Apa saja jenis atau unsur maksiat. Ini adalah Bandar Sri Begawan. Gelaran kepada pemilik nama Omar Ali Saifuddin. Bandar negara MIB. Bandar negara zikir. Bandar ini sama sekali tidak mampu untuk bertoleransi menerima sebarang kotoran dalam bentuk maksiat. Tidak mampu dan tidak mampu. Ini bandar bersih. Bandar raja yang saleh. Gelaran Baginda Sri Begawan. Bandar raja yang saleh tidak layak membuka pintunya kepada premis-premis arak untuk orang minum-minum dan menjual arak. Tidak layak baginya premis-premis judi untuk orang berjudi. Tidak layak baginya premis-premis pesta-pestaan seperti pesta karaoke, pesta dadah, pesta seks bebas, dan malah apa jua jenis premis yang boleh digunakan pakai atau diselewengkan untuk tujuan-tujuan maksiat seperti premis urut. Rasa-rasanya lebih baik ia tidak ada. Walaupun dengan alasan untuk kesehatankah atau lain-lain. Bukti negatifnya sudah banyak didengar dan dibaca, saudara. Banyak. Bukan sekali dengar, bukan sekali baca. Karena itu tidak layak. Memang tidak layak semua itu untuk bandar MIB. Bandar negara zikir yang juga kebetulan lagi sedang memakai gelaran raja yang saleh Sri Begawan. Kita telah menggunakan nama ini atau nama gelaran orang yang sudah tiada. Ingat, dalam konteks ini kita juga dituntut untuk memelihara dan menghormatinya, supaya orang mati yang kita sedang pakai namanya itu menjadi nama bandar kita tidak akan merasa sakit dan malu disebabkan oleh perbuatan kita orang-orang hidup. Orang mati, saudara. Orang mati boleh mendapat kesan buruk dari perbuatan kita orang hidup. Kalau kita orang hidup ini melakukan perkara keji, orang mati juga akan turut menerima kesannya. Sakit dia. Begitu juga sebaliknya. Jika kita orang hidup ini melakukan perkara-perkara yang baik, orang mati pun akan turut suka, akan turut senang. Lebih-lebih lagi kalau yang melakukan itu ialah anak-anaknya. Sebab itu orang-orang arif billah, orang-orang yang kenalkan Allah, sehingga mereka itu berdoa, Allahumma waffiqna ila amalin la nu'zi bihil mauta. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada kami petunjuk untuk melakukan amal-amal perbuatan yang tidak menyakiti orang mati. Iya. Sesungguhnya orang mati itu boleh menerima kesan sakit dari perbuatan kita orang hidup. Kalau orang hidup ini minum arak, berjudi, tidak sembahyang, orang mati boleh menerima kesan buruk. Dia sakit di alam barzakh.
Ini ada disebut dalam kitab-kitab, saudara. Setengah orang mati itu, ada yang sampai mendatangi orang hidup di dalam mimpi. Si mati berkata, "Ya bunayya, laqad akhzaitani fi mu'askaril mauta bi af'alik. Kullama qabaltu ahadan fi daril akhirati qala li, inna fi'la ibnika sayyi'an fid dunya." Artinya, wahai anakku, ini orang mati yang memberi mimpi anaknya, wahai anakku, sesungguhnya engkau telah memalukanku di kalangan orang-orang mati dengan perbuatanmu. Setiap kali aku berjumpa seseorang di akhirat, orang itu memberitahuku, sesungguhnya perbuatan anakmu di dunia adalah keji. Karena itu, dalam mentadbir bandar, dalam mengurus bandar pun, kita juga perlu mengambil kira perkara ini. Perkara berkenaan orang mati. Lebih-lebih lagi kita sekarang memakai nama gelarannya, dan bahkan orangnya sedang berada bersemadi di dalam perut bumi bandar ini sendiri. Peramba kaulah saya teringat seorang ulama besar, Al-Imam Malik rahimahullah, sampai beliau itu tidak mau naik kuda, tidak mau menunggang kuda ketika berjalan-jalan di kota Madinah. Karena apa? Dia mau naik kuda ketika berjalan-jalan di kota Madinah. Mengapa? Katanya, dia sangat malu kepada Nabi. Dia sangat hormat kepada Nabi yang sedang bersemadi di dalam perut bumi Madinah. Allah, begitu sekali. Sampai begitu Imam Malik. Betapa kalau kita menari di atasnya. Banding dengan naik kuda, betapa kalau menari di atasnya, memukul gendang di atasnya, minum arak di atasnya, berjudi di atasnya, dan lain-lain lagi perkara mungkar. Begitu saudara, contoh orang arif billah menghormati orang mati yang patut dihormati. Kita tidak usahlah sampai begitu. Naiklah kuda, tak payahlah sampai macam Imam Malik. Tetapi pada prinsipnya, cara ini adalah memang terpuji. Kita boleh saja mengambil kias bagi bandar kita. Bandar yang dipanggil dengan nama seseorang, orang terhormat, orang kenamaan, orang saleh, orang beriman, malah pernah menjadi raja dan ketua kepada sekalian orang-orang beriman di bumi bertuah ini. Mengapakah kita tidak melindunginya dari sebarang rupa cemar dan najis, supaya baginda itu dalam alam barunya merasa senang dan gembira, berpunca dari perbuatan kita yang baik-baik. Awas, dalam era globalisasi ini memang banyak cabaran. Kita sudah menonton, kita sudah membaca, banyak bandar-bandar di dunia mengalami masalah kecemaran. Bukan kecemaran oleh debu radioaktif, tetapi kecemaran berkaitan moral, saudara. Kita sudah menonton, kita sudah membaca. Ada bandar apabila dilancarkan operasi pembersihan, lori-lori sampai padat syarat dengan penagih dada. Sampai syarat padat dengan pelacur. Sampai syarat padat dengan pendatang-pendatang haram dan lain-lain.
Ini kita minta barang diselisihkan oleh Allah dari berlaku kepada bandar kita. Janganlah ia berlaku. Ingatlah banyak-banyak kepada Allah. Bandar yang macam ini, yang syarat dengan mungkar, percayalah tidak ada berkatnya. Yang kita mahu ialah bandar kita ini betul-betul bersih. Bersih kulit dan isinya, luaran dan dalamannya. Di sini nampaknya saudara, bila kita bercakap mengenai isu bersih ini, isu image ini, di sini nampaknya raja kita alhamdulillah telah pun mendahului semua idea, telah mendahului semua tindakan. Manakala pada 10 Zulhijjah 1433 bersempena dengan menyambut Idul Adha Al-Mubarak, Baginda telah mengurniakan titah perutusan yang bersejarah supaya pada hari Jumat insya-Allah besok bermula di masa atau jam yang bersesuaian, premis perniagaan ditutup untuk sementara waktu sehingga selesai menunaikan sembahyang fardu Jumat. Cara ini menurut Baginda turut mampu untuk mengobati penyakit kuai libai di kalangan setengah pemuda atau belia di pusat-pusat membeli belah atau di kaki-kaki lima, ketika mana orang-orang Islam lain sudah pun berada di masjid atau sedang bergerak ke masjid. Dan dengan ini juga akan terpeliharalah image negara dan malah image Islam sendiri sesuai dengan sifat Brunei selaku bumi MIB atau bumi negara zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. 1000 kali alhamdulillah. Dengan kehendak Maha Pencipta jua serta berkat daulat raja yang saleh, maka pintu rahmat untuk negara ini satu demi satu terbuka apabila raja selangkah demi selangkah melaksanakan amanah Allah di bumi Darussalam ini dengan pelbagai wawasan dan budi bicara Baginda yang hebat-hebat, seperti antaranya pengharaman arak dari beredar dalam negara dan penerbangan, pengewajiban pendidikan agama, pengkanunan dan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah, penutupan buat sementara waktu premis perniagaan pada hari Jumat, dan banyak lagi. Ini semua adalah amanah. Malah amanah besar, amanah berat. Tetapi alhamdulillah raja kita mampu mengangkatnya. Tidak syak lagi. Semua ini adalah tanda adanya iman. Iman sedang subur di dada. Tanda adanya takwa. Takwa sedang bertakhta di jiwa. Dan manakala iman dan takwa itu sudah benar-benar jadi pakaian raja, pakaian kita semua insya-Allah, maka insya-Allah berlakulah janji Allah ini, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tafsirnya, dan kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka pintu pengurniaan yang melempah-lempah berkatnya dari langit dan bumi. Ini makanya kita mesti bersyukur, wajib bersyukur, sambil menyokong dan mendukung wawasan raja kita demi untuk menagih berkat dari langit dan bumi.
dalam perkara supaya berkat itu tumbuh di bumi. Dalam perkara supaya berkat tumbuh di bumi, maka kita tidak boleh tidak kenalah menjaga bumi itu, menjadikannya bumi yang baik sesuai untuk ia ditumbuhi oleh berkat. Ingat, berkat itu adalah benda yang baik, benda suci dan mulia. Ia tidak akan tumbuh kecuali di bumi yang baik, yang suci dan mulia juga. Oleh itu pastikan bahwa bumi ini, bumi Darussalam ini tidak dicemari, tidak dilumuri oleh sebarang elemen busuk, elemen keji dan mungkar. Dan pastikan juga image-nya sentiasa indah dan baik. Kita pagar ia, kawal ia, jaga ia dari ditembusi oleh segala macam rupa cemar, oleh segala macam bentuk cemar. Dan kalau ada terdapat tanda cemar itu, ada wujud sebarang tanda cemar itu, maka jangan kita diam. Jangan kita biar lama-lama, tetapi cepatlah menyuluhnya, cepatlah menanganinya. Kerana manalah tahu ia bukan lagi setakat tanda sahaja, tetapi sudah menjadi kenyataan berlaku di belakang tabir sana ataupun di luar tabir. Kerana itu tidaklah boleh ditangguh-tangguh. Apatah lagi kalau tidak ditangani langsung, ia akan jadi dosa dan malah akan ditanya oleh Allah di akhirat, mengapa kita pihak yang memegang amanah ini membiarkannya. Cemar itu saudara, bukanlah mesti ia terang-terang nampak, tidak mesti. Malah biasanya ia boleh kena tapuk. Tetapi ada kalanya orang terserempak juga. Ternampak juga tanda itu. Tanda cemar itu. Kalau bukan mata sendiri yang nampak, telinga kita mendengar. Di bandar, di jalan sekian-sekian orang, di depan bangunan sekian-sekian. Kalau malam sudah beransur tua, jam 10 membawa kepada 12, maka mulalah kelihatan pergerakan-pergerakan aneh. Ada kereta yang memungut jalama jenis Hawa, muda-muda. Siapa mereka saudara? Siapa mereka? Dan untuk apa ini? Dari mana munculnya dan asal-usulnya? Inilah yang kita maksudkan dengan tanda itu tadi. Maklumat mutaakhir. Yang berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ada di sini. Dia pun tahu juga perkara ini. 3 hari yang baru lalu, dalam satu mesyuarat, seorang ahli ketika membincangkan isu pengawalan bandar dari sebarang unsur cemar, telah mengungsikan pengalamannya pernah terserempak dengan satu insiden aneh. Berlaku pada malam hari di kawasan sekian-sekian dalam bandar kita saudara. Satu episode orang bertawar-tawaran, menawar harga khidmat jelama dengan harga 100 ringgit Brunei. Apa ini? Dan siapa? Dan turut penting juga di sini, ya ini berlaku dalam bandar kita saudara. Dan ternyata bukan lagi setakat tanda sahaja yang saya sebut tadi, tetapi sudah benar-benar berlaku menjadi kenyataan. Kenyataannya ada cemar sedang mencemari bandar kita. Apakah boleh kita biarkan ia begitu saja? Tidak boleh, tidak boleh.
Inilah perlunya ada pihak berwajib untuk melihat, memonitor dan menyiasat serta mengambil tindakan mana yang perlu. Dalam media cetak tempatan, keluarannya hari Rabu semalam 31 Oktober 2012, satu berita. Kejayaan pihak berkuasa menggagalkan percubaan untuk mencemarkan Brunei dengan menjadikannya sebagai tempat transit dadah. Dinyatakan seorang perempuan warga asing telah berjaya ditahan oleh pihak berkuasa kita karena didapati bersama-samanya ada dadah jenis sabu seberat kira-kira 4 kilogram dengan nilai pasaran gelap 2,9 juta ringgit Brunei, saudara. Syabas kepada semua pihak yang berkenaan yang menangani jenayah ini. Kejayaan mereka itu tidak diragukan lagi adalah kejayaan melaksanakan amanah juga. Ya, inilah namanya amanah. Melaksanakan amanah itu wajib bagi sesiapa jua yang diserahi amanah. Raja, pemerintah kita menerima amanah daripada Allah, dan kita juga mekanisme raja menjadi wakil dan membantu raja untuk melaksanakan amanah itu. Kedua-duanya, raja dan kita, adalah sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah. Tugas ini memang berat, bukannya mudah, tetapi sukar, dan ia pula tidaklah berakhir setakat di dunia ini sahaja, malahan akan dibentang pula di akhirat di hadapan Allah kelak. Kerana itulah, walaupun cuma sekedar jalan berlopak-lopak yang menyebabkan binatang bakal terjatuh, namun demi atas nama amanah dan tanggung jawab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tetap takut kalau ini juga boleh menyebabkan Allah bertanya kepadanya, ya Umar, lima lam tuslih lahal tariq, wahai Umar, mengapakah tidak engkau perbaiki jalan itu? Sampai begitu, saudara. Ini dia harga amanah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Adalah amanah itu jika ia tidak ditunaikan pada hari kiamat kelak akan mengundang kepada azab dan penyesalan. Saya akan tutup ceramah ini dengan mengimbas satu contoh menggetarkan berkenaan amanah. Ia berlaku sudah begitu lama, semenjak di sekitar lebih 800 tahun. Tetapi masih saja boleh dirujuk di dalam kitab sebagai warisan sejarah yang amat berharga. Contoh tersebut ialah Asy-Syaikh Izzuddin Abdus Salam, seorang ulama berjawatan qadhi besar, juga khatib Masjid Amr bin Al-As. Masjid Amr bin Al-As telah menghadap Sultan Najmuddin Saleh Ayyub di istana Qal'ah. Asy-Syaikh Izzuddin berdatang sembah, ya Ayyub, ma hujjatuka indallahi idza qala laka alam abu'u laka Misr thumma tubihul khumur. Wahai tuanku Ayub, apakah alasan tuanku nanti di hadapan Allah apabila Allah bertanya, bukankah aku telah mengamanahkan negeri Mesir ini kepadamu, kemudian engkau menghalalkan arak? Bertanya Sultan Ayyub, hal jara hadha, adakah betul berlaku perkara ini?
Menjawab Syekh Izzuddin dengan suaranya yang kuat, "Na'am. Tuba'ul khumur fil hanati wa ghairuha minal munkarat." Ya, betul, betul. Arak dijual di kedai-kedai dan lain-lain lagi perkara mungkar. Berkata Sultan, "Ya Sayyidi, hadza ana ma amiltuhu. Hadza min zamani abi." Wahai Tuan Izzuddin, perkara ini saya tidaklah terlibat melakukannya. Ia adalah wujud, sudah wujud dari zaman bapa saya lagi. Berkata Syekh Izzuddin, "Kalau begitu, tuanku ini tidak ada ubahnya seperti orang-orang dahulu kala yang tenggelam dalam kemewahan, yang berkata sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran, maksudnya kami, yakni orang-orang dahulu kala itu, telah mendapati datuk nenek kami berpegang kepada satu agama sahaja, yakni agama kufur, maka kami pun adalah sama jugalah seperti mereka." Lihat surah Az-Zukhruf ayat 23. Mendengar ini, lalu Sultan Najmuddin Ayyub tanpa bertangguh mengeluarkan perintah supaya semua premis arak di seluruh negeri Mesir pada masa itu ditutup, dan begitu juga lain-lain tempat yang membukakan pintunya kepada mungkar. Lihat A'lamul Muslimin jilid 58 halaman 4. Ini satu contoh yang berlaku 800 tahun yang lampau. Sungguh cantik, sungguh indah, sungguh menggetarkan, di mana ulama dan raja adalah segaya dan sejalan menunaikan amanah Allah, membersihkan negara daripada mungkar, dan segaya serta sejalan mematuhi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa bertuahnya bumi, betapa bertuahnya negara yang mempunyai rakyat dan raja seperti ini. Sudah terang dan jelas, tidak diragukan lagi bahwa inilah contoh ulama pewaris anbiya dan contoh raja yang dirahmati Allah. Apakala negara atau bumi memiliki keduanya, ulama dan raja yang seperti ini, maka negara atau bumi tersebut pasti akan bersimbah dengan berkat, akan berhias dengan berkat. Dan adapun Brunei Darussalam insyaallah adalah sebuah daripadanya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi